Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Malulah kalau engkau memilih teman yang jahat. Wahai gulam, persahabatanmu dengan orang-orang yang jahat akan menjerumuskanmu ke dalam buruk sangka terhadap orang-orang yang baik. Lindungilah dirimu di bawah lindungan kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi SAW. Nescaya engkau akan selamat. Wahai kaumku, malulah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh malu. Jangan melalaikan zaman kamu kelak. Menjadi sia-sialah dia. Kamu telah mengumpulkan apa yang kamu tiada memakannya. Kamu bercita-cita apa yang kamu tiada akan memperolehinya. Kamu membangunkan rumah yang tiada kamu menetap di dalamnya. Semua ini akan menabiri kamu dari makam Tuhan kamu. Tetapi zikrullah, mengingati Allah dan berzikir, akan menudungi hati kaum arifin serta mengelubunginya. Yang demikian itu akan melupakan mereka dari mengingati segala yang lain. Siapa yang telah sempurna halnya yang begini, maka syurgalah tempat tinggalnya. Syurga yang kontang dan syurga yang dijanjikan. Yang kontang itu di dunia, iaitu redha dengan qada Allah dan berdekatan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Bermunajat kepadanya serta terangkatnya hijab di antaranya dengan Tuhannya. Maka Tuhan punya hati ini akan sentiasa berada dengan Tuhannya dalam khalwatnya, pada semua hal ehwalnya tanpa cara dan bagaimana. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang seumpama dia, sedang dia maha mendengar, maha melihat. Dan yang dijanjikan itu ialah seperti yang diserukan Tuhan kepada semua kaum mukminin, dan melihat kepada wajah Tuhan yang mulia tanpa hijab, tanpa ada keraguannya lagi. Kebaikan itu semuanya ada di sisi Allah. Dan kejahatan ada di sisi selain dia. Kebaikan itu dengan menghadapkan muka kepada Allah. Dan kejahatan adalah dengan membelakangi dia. Semua amalan yang engkau harapkan balasan, maka itu untuk dirimu. Dan semua amalan yang engkau hendak lakukan buat Allah Azza wa Jalla, maka itu buat Allah. Jika engkau beramal dengan mengharapkan balasannya, maka balasanmu dari makhluk. Tetapi jika engkau beramal semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka balasannya engkau akan didekatkan kepadanya dan melihat wajahnya. Tegasnya jangan sekali-kali meminta balasan di atas amalan yang engkau lakukan. Apa yang ada pada dunia ini dan apa yang ada pula pada akhirat. Kemudian apa yang ada pada selain Allah Ta'ala pula bila dibandingkan dengan apa yang ada pada sisi Allah. Mintalah dari pemberi nikmat. Dan jangan minta nikmat itu sendiri. Tanpa tabiat tetangga. Tanya tabiat tetangga sebelum bertanyakan rumah. Dialah Tuhan yang ada sebelum ada sesuatu apapun. Dia juga Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Dan dia pula yang ada sesudah segala sesuatu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Antara nasihat dan wasiat paling penting yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah hati-hati dengan bersahabat dengan orang yang menyebabkan kita buruk sangka kepada orang baik. Dengan bahasa mudah, iyyakum wa musahabatal asyrar. Hendaklah kamu menjauhi berkawan dengan orang-orang jahat. Tuan-tuan, bila kita sebut orang-orang jahat, maka dia ada peringkat dia.
istilah jahat tadi bukanlah merujuk kepada orang yang membunuh, mencuri, merompak, yang buat maksiat, yang maklum dalam masyarakat, yang dihina oleh masyarakat. Kerana maksiat itu, tuan-tuan sekalian, selain daripada bahagiannya dosa besar dan kecil, maka dia ada maksiat yang dipandang oleh manusia besar dan ada maksiat yang dipandang oleh Allah besar. Maksudnya ialah pada khalayak masyarakat semuanya tak boleh terima benda tu. Mesti mencuri, orang asli pun dikejar kalau orang mencuri, merompak, membunuh, berzina. Ini pada pandangan ramai orang memang tak elok. Bukan orang-orang kafir juga buat undang-undang ini. Undang-undang mencuri, undang-undang merompak, undang-undang rasuah sebagai contoh. Kerana bila kita dengar je benda ni, kita dengan mudah kata teruk. Walau bagaimanapun kita dengar orang kata pemimpin kita korup, lalu kita semua tolak. Baik orang Islam, baik orang kafir, tolak. Sebab benda tu dipandang semua manusia buruk. Yang kedua, maksiat yang dipandang oleh Allah buruk. Walaupun setengah manusia rasa tak ada apa-apa, iaitu berpaling dari Allah. Orang yang berpaling pada Allah sebenarnya besar hukumannya. Sehingga Allah hijab dia dan Allah tak beri hidayah. Walau dia tak mencuri, walau dia tak minum arak, walau dia tak berjudi, walau dia tak berzina. Tapi kan dia berpaling dari Allah, maka Allah Ta'ala tak beri dia iman walau sedikit pun. Kita jumpa orang kafir, dia tak mencuri. Dia tak pernah merompak. Dia juga tidak pernah berzina. Yang tak minum arak. Kita jumpa orang kafir macam ni. Baik. Secara apa yang dilakukan oleh manusia yang dianggap keji, dia tak buat benda tu. Bukan dia tolong orang. Dia terlibat dengan NGO bantu orang. Dia boleh buat van jenazah RM1 ke dan sebagainya. Orang puji. Ya, kita kenal orang-orang kafir yang amat jaga kebajikan orang. Dan zahirnya kita akan kata baik. Bukan pemimpin-pemimpin kafir yang kita nampak karakternya baik. Dia tak terlibat dengan rasuah. Ada satu pemimpin negara, walau dia jadi presiden negara, dia cuma pakai kereta buruk. Sampailah dia berakhir jawatan presiden dia. Dia kafir. Maka dia dipuji dengan karakter itu. Orang tak nampak pun mana jahat dia. Tapi kenapa Allah kekalkan dia dalam neraka? Supaya kita tahu penilaian kita jahat mungkin berbeza dengan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ahli hakikat melihat penilaian di sisi Allah. Kerana ada orang mungkin mencuri, merompak, tapi dalam hatinya tadi merasa berdosa, ingin bertaubat. Maka dengannya Allah Ta'ala kekalkan hidayah. Walau karakter dia jahat, tapi dia sayang Allah. Maka dengannya Allah kekalkan hidayah sehingga dia mati dalam Islam. Tuan-tuan kena ingat, orang mati dalam Islam ini, walau latar belakang dia buruk, makna dia baik di sisi Allah. Orang yang mati dalam kufur, walau latar belakang dia baik, dia buruk di sisi Allah. Kalau tidak, Allah tak matikan dia dalam kufur. Kerana kufur bererti kekal dalam neraka. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada mereka ahli kitab atau penyembah berhala, mereka berada dalam neraka, mereka kekal selama-lamanya, mereka seburuk-buruk makhluk Allah. Sepakat ulama dan tiada khilaf ini, siapa yang mati dalam kufur dia kekal dalam neraka. Tidak ada syafaat untuknya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Apapun yang didoakannya semuanya jadi sia-sia. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Maka berkatalah orang-orang kafir waktu berada dalam neraka, kalaulah dahulu kami di dunia kami Islam sudah cukup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Kerana orang mati dalam kafir, tempatnya dalam neraka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir, maka dalam neraka. Maklum. Kejahatan yang macam ni yang orang tak nampak. Kerana itu,
kita bercerita tentang kawan jahat. Ada kawan jahat kategori yang ajak kita berzina, mencuri, merompak. Kategori ni maklum. Orang pun nampak cepat. Bahkan orang, kawan-kawan macam ni mungkin kena tangkap di polis. Kemudian kawan-kawan yang lain bertepiarang lari, takut. Tetapi kawan-kawan yang mengajar kepada kita berpaling dari Allah. Jangan ke masjid, jangan ke surau, jangan menuntut ilmu. Bahkan lagi teruk daripada itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ditanamkan perasaan hati pada kita bahawa atau buruk sangka pada orang baik. Dia tengok orang baik, ni orang ni belagak je warak, bukan ada apa pun. Pada orang ni jauh lebih baik pada dia. Dia kata orang ni pandai bercakap je, bukan pandai buat pun. Walau dia bercakap pun tidak, buat lagi lah tidak. Dia akan kata orang ni nampak je macam tu ambil duit orang tu. Pada orang tu orang baik. Dituduh pada benda-benda untuk mencalakan imej orang baik. Walau orang baik ini kalau dibandingkan, kita guna akal sikit lah. Kalaupun dia ada keburukan seperti lautan, cuma ada sikit keburukan yang tidak mampu menenggelamkan kebaikannya yang banyak. Tapi dia ajar kita menanam wasangka buruk pada orang baik. Itu kalau kita lihat kupasan para ulama tentang bersahabat dengan orang jahat ni, kenapa bahaya? Bahaya sangat-sangat. Khususnya orang-orang yang memalingkan kita dari Allah. Bila Allah sebut dalam Quran, Al-akhilla yawma izin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman baik di dunia akhirnya menjadi musuh akhirat kelak, melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Teman-teman yang baik dulu baik kat dunia, tapi akhirat kelak terputus hubungan, bahkan mereka bermusuh antara satu sama lain. Maka kita tidak mahu teman yang kita akan bermusuh akhirat kelak. Khususnya kata Syekh Abdul Qadir yang mengajar kita buruk sangka kepada orang baik. Dia ajar kita buruk sangka pada ulama, dia ajar kita buruk sangka pada orang soleh. Dia ajar kita buruk sangka pada orang yang jasanya besar, jasanya banyak. Dia ajar buruk sangka sehingga orang ni macam tak ada apa-apa. Tapi kita terjebak. Kerana itu para ulama menyebut, ihdharu minan nasi sinfain. Jauhilah manusia dua golongan. Dua golongan kamu kena jauhi, kata ulama. Yang pertama, sahibul hawa. Qad fatinahu hawa. Orang yang ikut hawa nafsu. Maka hawa nafsunya itu telah memfitnah kamu. Orang ikut hawa nafsu ni macam mana tuan-tuan sekalian? Orang-orang yang dia tak ada mizan, tak ada pertimbangan yang betul. Dia tak kira pertimbangan yang betul. Dia cuma ikut hawa nafsu. Contoh macam seorang yang suka buruk-burukkan mak ayah dia. Ini orang yang disebut sahibul hawa, orang ikut hawa nafsu. Walau mak ayah dia ni, dia kena patuh, dia kena taat, dia kena sembunyikan aib. Ini sahibul hawa, ikut hawa nafsu dia. Yang kedua ialah guru-gurunya yang patut ditutup keaibannya dan menceritakan kebaikan, tapi dia hawa nafsu, bagi dia tak ada orang dia perlu dihormat. Mak ayah dia tak payah hormat, tok guru dia pun tak payah hormat. Ulama pun tak payah hormat. Dia tak kenal orang yang patut ada pertimbangan-pertimbangan. Sebab dia ikut hawa nafsu je, dia tak kira. Asal dia tak suka, saya ni ustaz mulut uduh sikit, saya tak suka, saya cakap je. Ini sahibul hawa. Kita tak boleh ikut orang yang ikut hawa nafsu yang dia tidak ada ukuran dalam menilai seseorang. Kita tuan-tuan diajar kalau mak ayah kita, takkan nak cerita benda buruk. Walau ada buruk, itu mak ayah kita. Kita patut lindungi dia. Yang kedua, kita katakan guru-guru kita. Kita duduk mengaji siang malam pagi petang. Tiba-tiba kita tak ada pertimbangan untuk memburuk-burukkan dia. Wasangka buruk pada dia. Habis duduk mengaji, buat apa? Maknanya kita ni ikut hawa nafsu. Tak ada dididik untuk menghormati golongan tertentu. Kita tuan-tuan dididik untuk menghormati golongan tertentu. Bermula dengan para Nabi SAW. Diikuti oleh para ulama atau para awliya. Diikuti para ibu bapa kita. Kerana mereka ini ada benda yang special yang Allah sebut. Ada benda yang special yang Nabi sebut. Bila Nabi kata, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kelebihan orang alim berbanding orang yang beribadat sepanjang malam, seperti kelebihanku berbanding orang bawah kamu. Artinya bila orang tu alim, ya Allah Nabi dah sebut kelebihan ni. Tiba kita jumpa orang yang suka buruk-burukkan orang alim. Dia suka dia jangan cakap apa. Walau dia pernah berguru. Walau dia pernah belajar.
Walau kadang-kadang dia tulis buku pun dia minta ulama ni cek. Kemudian dia memburuk-burukkannya. Makin namanya sahibu hawa. Ikut hawa nafsu. Kita tuan-tuan, kita tak ikut hawa nafsu kita. Itu ada pertimbangan kita. Kalau kawan rapat lama dengan kita, ya dia ada kekurangan. Kita pun tutup. Kerana kita ada pertimbangan. Yang kedua yang disebut, yang jangan kita berkawan, ialah sahibud dunia. Orang yang tenggelam dengan dunia. Memang bicaranya cuma dunia. A'madhu dunyahu. Dibutakan oleh dunia. Sampai tak nampak akhirat. Ini jenis bercakap untung dunia, untung dunia, untung dunia. Cerita untung akhirat tak ada bagi dia. Jangan kawan dengan dia. Tuan-tuan nanti jadi kedekut. Tidak mau bersedekah. Tuan-tuan nanti akan sibuk dengan dunia. Tak mau sibuk dengan akhirat. Sebab dia ahli sibuk dunia. Kejap mesyuarat, kejap mesyuarat. Semua mesyuarat. Habuk pun tak ada. Tapi mesyuarat banyak. Tapi untuk agama tak ada masa. Kalau kita nak tahu orang tu sahibul dunia. Kerana kita nak kenal Ustaz. Dia ni memang kita katakan orang yang sibuk dengan dunia. Bila kita lihat masa akhiratnya begitu kita katakan seperti telur di ujung tanduk. Macam sibuk. Tak boleh. Waktu kita ajak je akhirat. Dia kata sibuk lah. Tapi ajak dunia boleh. Anytime. Jom ngeteh. Anytime. Malam, siang, tengah malam. Boleh. Kalau ajak ngeteh. Mana? Batu Pahat, Batu Tinggi, Seredang, di Taling Jaya. Boleh. Tapi kalau ajak jom kuliah sekejap. Oh rodang sibuk. Ada mesyuarat. Nak jumpa orang tu. Nak jumpa orang ni. Semua orang lain penting lebih pada agama dia. Ini kita tahu sahibul dunia. Memang orang yang tenggelam dengan dunia. Kalau kita ajak akhirat, dia punya alasan beribu. Kalau ajak dunia, dia ada helah beribu. Ajak dunia tak apa, kita boleh cilak-cilak sikit. Kan awak kan kerja, tak apa, saya boleh keluar untuk kita ngeteh. Kalau ngeteh, boleh keluar kejap. Kalau kata jomlah ni kawan kita mati, tak boleh keluar sekejap solat jenazah. Tak boleh. Kawan ni kerja, ada mesyuarat, sibuk. Ajak benda akhirat, masalah. Baik, ini dua golongan. Baik, saya nak buka supaya ini tajuk yang penting yang para ulama sebut tentang musahabatul asyra. Kenapa tuan-tuan kita tak nak kawan dengan orang jahat? Ia ada 10 sebab, bukan lebih pada itu. Dan saya taklah berkira nak bilang 10 sebab. Mungkin saya dapat 6, 7. Apa yang, kerana kita juga nak terangkan hal yang lain. Cuma sebut secara ringkas. Syekh Abdul Qadir sebut benda paling terbesar dalam bab bahaya bersahabat orang jahat. Apa dia? Dia menanam wasangka buruk kepada orang-orang baik. Kenapa? Supaya tuan-tuan kalaulah dia tak tanam wasangka buruk pada orang baik, orang ni takkan kawan dengan dia. Dia mesti jauhkan orang ni daripada orang baik-baik dulu. Supaya orang ni kekal berkawan dengan dia, jadi jahat macam dia. Maka sebab tu hati-hati orang-orang yang saya katakan suka buruk-burukkan orang-orang yang baik. Walaupun kita kenal dia ni pun bagus juga Ustaz. Tapi dia ada perangai memburuk-burukkan orang baik. Itulah dia sifat orang munafik. Tentang orang munafik, dia sembahyang belakang Rasulullah. Sembahyang belakang Nabi. Tapi apa kerja dia tiap-tiap hari? Buruk-burukkan Nabi. Walau sembahyang belakang Nabi, depan baginda sallallahu alaihi wasallam duk senyum, cakap baik. Tetapi bila di belakang Rasulullah, mereka mula burukkan Rasulullah. Kemudian mereka mula burukkan sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah. Mereka mula burukkan orang-orang yang baik dan perbuatan baik. Jadi kita katakan, Ustaz, dia ni pun baik juga Ustaz. Dia pun duduk masjid juga. Dia pun, kita kata, yalah baiklah. Duduk dalam masjid. Kita kata, ada tak orang lebih baik daripada duduk di masjid Nabi? Oh tak ada, masjid Nabi lagi bau. Habis kenapa ada golongan ini? Yang dia solat belakang Rasulullah, kerjanya memburukkan Rasulullah. Kerjanya memburukkan orang-orang soleh bersama Rasulullah SAW. Bila sahabat tu derma, mereka kata riak. Yang derma sikit pula, mereka kata apa sikit bukan cukup. Bila mereka kata Nabi ni, dia cuma cenderung orang kaya. Mana nak kawan orang miskin? Bila Nabi duduk kawan orang miskin pula, dia kata apalah standard kawan orang miskin. Tak lagi jauh. Demikian bicara-bicara munafik yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Nabi SAW sebut dalam hadis. Kafa bil mar'i isman an yakhira akhahu. Cukuplah seorang itu berdosa bila dia meremeh-remehkan saudara seagama dia. Dia meremehkan. Baik, kita sebut yang pertama, kenapa kita jangan berkawan dengan orang jahat? Kata para ulama,
Kenapa kita tak boleh kawan orang jahat? Yang pertama ialah dia akan merosakkan akidah kita. Oh, ini paling bahaya juga. Akidah kita rosak. Kita duk kawan dengan dia daripada tak percaya bomoh, percaya bomoh. Daripada tak percaya khurafat, percaya khurafat. Daripada tak percaya hantu-hantu setan yang mengaruk ni, dia percaya. Sebab apa? Kawan-kawan yang merosakkan akidah dia. Mu'taqadah tu. Bila contohlah, tempat tu kena ganggu ni. Ganggu di syaitan. Dia kata, ni kalau ikut aku belajar, kalau kena ganggu di syaitan, kita kena buat jamuan. Kita kena sembelih kambing buat jamuan. Kena jamu kat sini, baru okey. Menyembelih untuk jin. Dia percaya beri makan pada hantu. Sebab dia duduk tengok orang kafir beri makan kat hantu macam okey je. Tapi ada sebahagian masyarakat kita yang percaya beri makan pada hantu. Saya ingat dulu zaman waktu saya terlibat dengan rawatan Islam. Bila ada satu sekolah diganggu, kita pun nak tolonglah sekadar yang kita ada. Maka sebelum tu dah ada orang dia kata kita ni nak lawan benda ni kita kena buat jamuan, kena sembelih. Niat ke jin tu lah beri makan. Baru sebab jin tu lapar, dia marah, dia lapar, dia marah. Maka mereka ni percaya dan mereka buat. Ya khurafat. Pernah diceritakan ada satu perigi air tak keluar. Lalu orang berkata tak ada cara lain untuk suruh air keluar melainkan kita kena sembelih lembu, kepalanya campur dalam perigi tadi. Sebab apa? Jin tu marah, ditutup mata air. Mereka sembelih lembu, mereka arak kepala lembu, kemudian mereka buang dalam telaga. Kononnya dengan cara itu keluar air. Dan ini khurafat. Kalau zaman kita orang Melayu dulu, kita hanyut kepala kerbau kat laut. Kalau zaman di Terengganu sebagai contoh puja pantai. Hasil tangkapan bagus. Supaya nelayan-nelayan tidak diancam dengan gangguan-gangguan, mereka sembelih kerbau. Kepala kerbau dihanyut pada rakit, dihanyutkan ke laut. Itu belum cerita main puteri, menurun. Semua khurafat. Ini bila kita kawan jahat, maka kita pun terikut dengan mu'taqadat, akidah jahat. Dengan izin Allah, saya pernah merawat salah seorang daripada orang yang lead upacara main puteri. Sana orang sana panggil maiteri. Maiteri. Ni jenis puteri 1, puteri 2, puteri 3, puteri 7. Kalau tuan-tuan dengar lagu ulik main yang diulik. Ia yang telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Lagu yang menyalahi akidah. Yang duk nyanyi. Lagu tu lagu sesat, memuja jin. Memang sedap. Lagu ulik main yang diulik tu memang sedap. Dia punya tu. Tapi telah difatwakan sesat. Akidah. Jadi saya jumpa dengan orang yang memang lead ketua dia. Maka saya tegur dia. Supaya berhenti benda khurafat. Tambahan pula anak dia sakit kerana sebab itu. Maka kita ubat anak dia. Dan kita ingatkan dia supaya menjauhi benda tu. Buang benda tu. Dan lihat ini. Benda-benda yang bila kita berkawan orang ni, kita main sekali. Yang main nombor ekornya. Cara nombor ekor. Itu pergi puja kubur untuk dapat nombor ekor. Yang kedua, bila kita kawan dengan orang jahat, maka orang jahat akan menyuruh kita buat macam dia. Yad'u ila mumathalati. Biar kita macam dia. Biar sebiji macam dia. Kalau tidak, tak ngam. Tuan-tuan gini, kalau kita kawan orang baik pun nak suruh kita macam dia. Kalau dia pakai jubah, nak suruh kita pakai jubah. Kalau kita solat duha, kalau dia solat duha, nak suruh kita solat duha. Itu kawan baik. Dia mesti ajak kita macam sama dengan dia. Kalau dia pergi kuliah, dia pun nak ajak kita pergi kuliah. Kawan jahat pun sama, kawan jahat. Dia nak suruh jadi sama macam dia. Kalau dia buruk-burukkan orang baik, kita pun sama-sama tolong burukkan. Paling kurang pun tolong dengar. Ya juga, duk ngangguk. Dia ada orang ilmu masalatihi, dia akan ajak kita sama dengan dia. Tak tahu apakah kita nak sama dengan orang yang buruk. Tak mungkin saya nak sama dengan dia kalau sebetulnya saya tahu salah. Dia memburukkan alim ulama', kita pun nak duduk sama burukkan alim ulama' buat apa? Dia mungkin ada kebencian-kebencian peribadi dia. Kita tak ada kaitan apa-apa. Maka kenapa kita nak terjebak? Dia mungkin ada benda-benda peribadi diusik. Mungkin ada fatwa-fatwa ulama' jadikan dia marah. Maka kita ni macam tak ada kaitan apa-apa dengan hal itu. Tapi kita terjebak untuk perangai sama macam dia. Sebab tu bila Nabi SAW
Abu Jahal, Abu Lahab ni yang suka buruk-burukkan Rasulullah. Jangan dengar Muhammad tu dia bohong, dia penipu. Bila orang-orang Aus dan Khazraj datang dari Madinah, dia pelik. Kenapa suka sangat buruk-buruk Rasulullah SAW? Apa masalah dia buruk-burukkan? Orang Aus tak ada kena-mengena. Mungkin orang-orang Mekah dia terjejas dengan jawatan dia, pangkat dia, dengan kejahatan dia buat pada orang-orang lain. Maka dia membenci Rasul kerana sebabnya banyak. Nabi banyak tegur dia. Lah orang banyak tegur kita marah. Nabi tegur banyak kejahatan dia. Maka orang Aus mula berfikir, kenapa mereka cuba buruk-burukkan Muhammad? Walau Muhammad itu keturunan mereka, keluarga mereka pernah puji dulu. Nabi Muhammad dulu pernah mereka yang letak gelaran Al-Amin. Kalau kita orang tu dulu pernah letak dia ni tuan guru, tok guru tu dia. Dulu dia letak jawatan tu. Tapi hari ni duk marah sangat, kenapa? Maka orang Aus dan Khazraj berfikir dan mereka cuba dekat Rasulullah sendiri. Tengok, tak ada pun. Dia kata gila. Orang gila takkan bercakap bahasa macam ni. Dia kata orang ni nak dunia. Tak ada pun tengok nak dunia. Dia ajar kami akhirat. Dia ajar kami berbaik-baik. Tak ada pun nampak macam mereka kata tu. Akhirnya orang Aus dan Khazraj memeluk Islam. Tuan-tuan, kalau orang Aus Khazraj ikut pokok musyrikin Mekah dengan mereka lawan Rasulullah, tanpa mereka sedar, kenapa lawan Nabi? Sama juga kita, saya katakan ada orang yang duk ajak kita buruk-burukkan ulama'. Mereka ni mungkin adalah rekod-rekod mereka. Tapi kita apa kena mengena kita? Berfikirlah kita apa yang baik. Yang ketiga, kata ulama', kita akan terkesan dengannya. Kalau kita tak ikut sama macam dia, terkesan. Sebagaimana kata Nabi SAW, bandingan kawan yang baik seperti penjual minyak wangi. Sama ada dia beri kita sikit atau kita beli darinya atau kita terkesan dengan baunya. Maksudnya, tuan-tuan duduk dengan dia, tuan-tuan juga akan dapat aura bau dia. Sehingga orang tak tahu mana satu pemilik minyak wangi sebenarnya. Tuan-tuan duduk sebelah orang minyak wangi tadi. Orang tak tahu mana satu pemilik minyak wangi. Macam kita lah tuan-tuan duduk dengan ustaz. Kadang-kadang orang tak perasan mana satu ustaz. Orang kata kita pula ustaz. Saya ramai mana orang yang ikut saya pergi kuliah ceramah. Dia ingat anak-anak murid saya ni ustaz. Dia panggil ustaz. Panggil ustaz. Dia pula kena pelaru pergi khutbah dah. Naik. Dah muka macam ustaz. Dia kata janggut lebih pada ustaz. Serebang tebal pada ustaz. Nampak muka pun nampak lebih matured matang. Kena. Dah pasal dah. Sudah kena naik khutbah pula. Jadi siapa pun kalau tuan-tuan berjalan dengan para ustaz, kita pun orang panggil ustaz juga. Ustaz. Sebab kita pakai kopiah sama macam ustaz. Dan kadang hari tu ustaz tak pakai serban, kita pula pakai serban. Habis. Inilah ustaz. Dia berlaku banyak. Sama juga kalau kita kawan orang jahat. Polis tengok kita pula perompak. Kita tak merompak. Ada seorang anak murid saya. Dia cerita abang dia kena tangkap polis. Kenapa? Ustaz gini ustaz. Ustaz dengar tak cerita rompakan kedai emas? Saya dengar. Abang saya tak baik dengan dia. Yang rompak kedai emas tu. Dia duduk ngeteh. Maka bila polis rush, dia dulu kena tangkap. Abang dia tu kena tangkap dulu. Padahal abang tak terlibat, ngeteh je. Sebab mungkin polis tengok muka dia tu lagi samsing pada samsing tu. Mungkin. Macam tadi lah tengok muka dia tu lebih ustaz pada ustaz. Berat dia. Yang ni dia tengok muka orang ni lebih samsing pada orang ni. Dia kena tangkap tu dah kena sumbat penjara. Cek-cek rupanya dia tak, dia cuma teman ngeteh. Tapi itu lihat kesan kawan orang jahat. Bahaya. Tadi jangan pandang rendah kawan orang jahat ni. Yang keempat kata ulama', melihat orang jahat tadi mengingatkan kita pada maksiat. Kita jadi nak buat maksiat tengok muka dia. Macam juga kawan baik tuan-tuan. Bila kita lihat kawan baik, ingat nak buat taat. Dia tengok muka ustaz. Ustaz, malam ni bukan gerhana ustaz. Tengok muka ustaz macam muka gerhana. Solat gerhana ustaz. Semalam lah. Gerhananya semalam. Dia jumpa je muka. Kita solat gerhana nak. Dia ingat benda tu. Dan sama juga kalau orang jumpa kawan jahat. Dia punya, hari ni tak tikar nombor ekor. Hari ni tak jumpa orang tu. Tak jumpa orang ni. Dia ingat pada maksiat. Dan yang kelima kata ulama', dia akan menghubungkan kita dengan kawan jahat yang lain. Tuan-tuan berkawan dengan orang jahat, dia pun kumpul. Orang jahat, dia ada grup dia. Dia pun kumpulkan grup-grup dia. Dan kita pun masuk salah satu grup dia. Tuan-tuan kalau dah masuk grup, payah. Ada orang jahat ni tuan-tuan. Bukan sebab dia jahat. Tapi kan dia duduk dalam grup jahat, dia tak boleh keluar.
Dia macam serba salah. Ni geng dia juga ni, kawan dia. Ni kawan dah serba salah nak keluar. Dia macam dah tak boleh fikir matang. Padahal kita tuan-tuan dah tahu kawan ni tak baik. Kita dengan cepat keluar. Kenapa pula kita nak fikir banyak kali pula keluar? Tapi ada orang, dia macam serba salah juga. Sebab ni kawan dia juga ni. Itu berlaku kepada sekumpulan sahabat Aus dan Khazraj yang duduk kawan lama dengan Yahudi. Bila Rasulullah SAW bersama dengan mereka dan turun ayat, jangan berkawan dengan Yahudi. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan kamu ambil teman-teman kepercayaan kamu dengan meninggalkan orang beriman yang lain. Jangan. Setengah sahabat ni macam berat. Sebab Yahudi ni baik. Bagus. Dia pun belanja ngeteh. Dia pun temang jalan sapi. Rakam bisnes. Sama-sama main saham. Zaman dulu saham Yahudi dulu. Serba salah lah ni. Geng-geng saham juga kita ni. Tapi kita tahu dia memusuhi orang-orang baik. Kita macam terfikir panjang nak keluar. Maka sahabat-sahabat lain mencela sahabat ni. Mu ni buat apa duk kawan Yahudi? Kan jahat. Kan Allah dah beritahu jangan kawan. Dia member lah. Kamcik. Best friend. Dulu kami sekian-sekian. Jangan. Nanti dia akan korek rahsia. Dia korek rahsia orang Islam untuk menemukan orang Islam. Dia akan korek mana-mana benda baik. Kita tuan-tuan duk kawan orang baik nampak benda baik. Kita boleh terima sebab kita pun ada sama. Tapi geng-geng jahat ni nak tengok benda baik tadi. Nak lontar sebagai bom jangka. Ada benda tu biasa je tapi dia akan jadikan lebih dramatik jahat tu. Macam jahat sangat benda tu. Padahal benda tu biasa je. Tetapi ini yang menjadikan kata ulama. Kita duk kawan orang jahat, dia akan hubung kita dengan orang jahat-jahat lain. Dah ramai pula member kita. Dan yang keenam, kita mula tak nampak aib kita kat mana bila kawan dengan orang jahat. Tuan-tuan bila kita kawan dengan orang baik, nampak aib kita untuk kita baiki dia, nasihat dia, ingatkan kita. Tuan-tuan duduk dengan tok guru, tuan-tuan akan nampak keaiban setiap hari. Sebab apa? Sebab kita nak baikilah. Sebab kita kena tahu kita hidup kat dunia, mula-mula lahir telanjang. Tuan-tuan tahu apa maksud telanjang bila lahir? Maknanya kita penuh dengan keaiban. Lalu kita dibalut dengan selai kain untuk menutup keaiban tersebut. Namun ia belum sempurna. Sehingga kita mula diberikan pakaian-pakaian indah lalu menaikkan nama kita dengan pakaian kita. Asalnya kita cuma dibalut selai kain, cuma tutup keaiban. Kemudian kita mula dipakai dengan pakaian raya. Lalu kita mula memakai pakaian pegawai, jeneral, nampak makin mulia. Dengan pakaian kita nampak lebih mulia. Tentang apakah ada yang lebih baik daripada pakaian takwa? Allah sebut dalam Quran, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa lah paling baik. Kalau tuan-tuan boleh pakai pakaian pegawai, rasa bangga tak? Bangga Ustaz ni 5 bintang lah ni. Tak cukup bintang sini pun letak. Pakaian kita Masya Allah, seragam, berpangkat. Orang tengok sini ni, senioriti kita. Papang dia sampai bawah daripada dada kita ni. Nak tunjuk kita kerja 40 tahun. Pegawai besar. Mana orang boleh lawan? Tuan-tuan bangga pakaian tu? Bangga. Bukan bangga makna riak. Rasa kita, Masya Allah, nikmat, seronok. Pakai custom. Bila saya jumpa kawan-kawan saya yang dah jadi pegawai tentera, pegawai bomba, yang dah jadi pegawai situ, pegawai sini, kita pun tumpang seronok. Alhamdulillah, ada pangkat. Tapi ada tak pakaian lebih baik daripada pakaian takwa? Yang dengannya Allah membanggakan di hadapan seluruh malaikat. Dia hamba-Ku. Seorang hamba bertakwa walau dia punya hawa nafsu. Dia melawan hawa nafsunya. Walau digodok oleh syaitan setiap hari, dia lawan syaitan dia. Walau dia punya kekayaan, diinfakkan pada jalanku. Allah berbangga dengan kita. Dan saya tak rasa ada pakaian lebih mulia daripada pakaian takwa. Tapi kalau kita kawan orang jahat tuan-tuan, kita ditelanjangkan kembali. Tanpa kita nampak kita sedang telanjang. Oh ni bahaya, orang telanjang tak nampak dia telanjang kan teruk. Orang tu aibnya banyak. Mula nampak aib banyak tapi dia tak nampak. Akhirnya benda tu jadi alas bisa tegal biasa. Dah besar, dia biasa. Walau dulu waktu dia bersama orang baik, dia nampak benda ni tak betul untuk dibaiki-baiki. Banyak benda tak betul. Alhamdulillah Ustaz. Banyak kita duduk dengan Ustaz-Ustaz ni, kita banyak baiki kehidupan kita. Daripada pinjaman riba pada pinjaman Islam. Daripada perkara khurafat pada perkara yang ikut iman. Ustaz daripada tak pernah pedulikan pembelajaran Al-Quran sejak kita
Untuk belajar baik dengan orang baik-baik ni Ustaz. Anak-anak kita semua kelas tahfiz, hafal Quran. Alhamdulillah anak saya dah ada keluar negara, dah nak jadi ustaz, nak ganti ustaz ni. Kita pun nampak perubahan kita bila kawan orang baik. Tiba-tiba tuan-tuan, bila duduk kawan orang jahat ni, kita tak nampak aib kita kat mana sampai kita pun mula statik. Dah statik dah. Bila statik, iman kita tak meningkat, bahaya. Dia akan turun. Dan yang ketujuh, kata ulama, dengan sebab kita kawan orang jahat, kita diharamkan lagi duduk dengan orang soleh. Dah tak boleh duduk. Kalau dulu tuan-tuan kita duduk depan sekali dengan orang soleh. Depan. Kita boleh baik dengan orang soleh. Boleh damping orang soleh. Musafir dengan orang soleh. Tapi lepas kita duduk kawan orang jahat, kita pun terhalang benda tu. Terhijab. Kita kadang-kadang tak nampak tu musibah. Itulah musibah agama. Tuan-tuan, musibah agama bila kita mula kehilangan kawan-kawan yang soleh. Itu musibah agama. Kita mula hilang kawan-kawan yang pernah beri tunjuk ajar pada kita, yang tak pernah putus beri nasihat pada kita. Dah hilang dah kawan ni. Kalau tidak, selama ni kawan-kawan ini yang akan menjelaskan hukum hakam pada kita, halal haram, dosa pahala. Ya, di sebalik ada kekurangannya, dia banyak pesan-pesan yang baik. Dan yang ketujuh, kerana kawan-kawan yang jahat ini tuan-tuan sekalian, dia cuma bersama dengan kita dalam nikmat, waktu kita dalam musibah, maka habis kita. Ini disebut oleh Syekh Almarhum Abdullah bin Mu'tas rahmatullahi alaihi. Artinya inilah kesan, saya sebut 7 daripada 10. Kerana sebayang yang paling besar yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir sebut paling besar sekali, dia mula tanamkan wasangka buruk kita kepada orang baik. Dan kita mula wasangka buruk, padahal dia tak ada apa-apa, okey je. Tapi tanam wasangka buruk. Benda-benda yang mula memenuhi dada kita. Dahulu kita wasangka baik. Kita tuan-tuan kan bila kita kawan orang baik kan, wasangka baik kita banyak, dia ni baik, bagus. Tiba-tiba kita kawan orang jahat, dia mula ajar kita wasangka buruk. Dah dia kata ustaz-ustaz ni sama belaka. Habis kesudahannya pun tak mengaji. Tak belajar. Tok Imam ni sama belaka. Kesudahannya tak salat jemaah. Masjid ni sama belaka KJK ni. Kesudahan dia, duduk rumah dia. Dan ini semua benda-benda kesan buruk. Maka oleh sebab itu, musahabatul asyra, berkawan orang jahat ni bahaya. Sebab itu kata ulama, disebut dalam satu asar, iyyaka wa qarinas su fa innaka bihi tu'rafu. Jauhilah kamu daripada kawan-kawan jahat, kerana kamu nanti akan dikenali seperti mereka. Kalau tuan-tuan kawan pencuri, last kali orang kata kita pencuri. Kalau sekiranya kita berkawan dengan orang begitu, dia akan melekat gelaran itu juga pada kita. Kata Imam Ghazali, dengan berkawan orang jahat, kamu mula mudah buat maksiat. Kamu mula meremehkan maksiat. Alat kecil. Tuan-tuan, dulu bila kita kawan dengan orang baik, kita membesarkan maksiat. Walau kecil. Kadang-kadang tak salat duha pun rasa aib. Badat dosa pun. Tak puasa 6 rasa aib. Tuan-tuan, puasa 6 ni tak wajib. Tak wajib. Sunat. Tapi bila duduk kawan orang baik, rasa kalau tak buat tu rasa macam berdosa pula kita. Rasa macam teruknya aku, kenapa tak buat masa panjang. Akhirnya kita tanya, Ustaz, boleh tak kita nak gabung puasa sunat 6 dengan qada kita? Nak gabung sekali, nak buat juga dia. Atau nak gabung dengan nazar saya. Atau nak gabung Ustaz dengan puasa-puasa yang lain. Ini semua kerana kesan kita berkawan orang baik. Macam tak puasa 6 tu macam satu jenayah pula kata. Sebab kawan tanya, dah habis puasa 6? Allah, habis dah. Soalan tu soalan maut di bulan Syawal. Kalau dia tanya bulan lain tak apa. Kalau bulan Syawal dia tanya. Dah habis puasa 6? Dah habis puasa 6? Walau tuan-tuan tak berdosa pun kita tak puasa 6. Siapa kata dosa? Tapi bila kita dah kawan orang baik ni tuan-tuan, macam aib pula tak puasa 6. Bila member kata, esok kita puasa nak? Boleh lah. Baru sahur macam makan tengah hari, takut je. Bimbang ni lapar esok. Kawan ajak buka puasa sikit. Ya, kawan baik. Tapi kalau kita kawan jahat tuan-tuan, benda-benda jahat yang besar pun dikecilkan. Tak ada sikit je. Tuhan kan pengampun. Senang ni. Tuhan kan pengampun. Waktu dulu kita kawan baik, benda-benda baik yang sunat pun nak tinggal takut tuan-tuan. Takut. Nak tinggal tarawih takut. Nak tinggal qiyamul lail tarawih takut. Sebab dah biasa berjemaah tarawih. Berjemaah qiyamul lail. Pukul 4 pagi ustaz buat qiyam. Dia kalau tak bangun rasa Allah macam dia tak ada iman lah gitu. Padahal sunat. Tak ada seorang pun kata wajib. Bila orang tanya, awak Ramadan khatam berapa kali? Allah drop dia, jatuh. Tak khatam.
Tak dosa pun tak khatam. Tapi bila kita kawan orang baik, macam benda tu salah. Tuan-tuan bayangkan kalau begitu perasaan kita bila kawan baik. Kalau kita kawan orang jahat pula, macam mana pula dibuat? Kita menuntut ilmu pun dia rasa macam salah. Salah tu mana boleh menuntut ilmu. Ustaz tu pandai cakap je, bukan pandai buat. Jadi jenayah pula. Dia ajar pula kita benda baik selama ni kita buat, macam salah. Jadi pelik. Kan itu tuan-tuan. Kawan jahat sehingga saya katakan ulama' buat tajuk khas. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia sebut ini aqabat, penghalang kita daripada jumpa Allah. Tuan-tuan, penghalang kita jumpa Allah ni kawan. Kan itu Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu mengikut agama kawan dia. Falyanzur man yukhalil. Maka tengok siapa kawan dia. Tuan-tuan, kawan dengan orang musuh ulama, habislah kita. Kiamat dah agama kita. Jangan. Terutama saya katakan dia ni musuh mungkin kerana ada kepentingan dia. Kepentingan tergugat, terganggu, dia pun marah sungguh. Maka hati-hati kita. Paling kurang kalau tuan-tuan tak nak lah puji orang, tuan-tuan neutralize lah. Neutral. Jangan nanti tak bersebab kita akhirat kelak dituntut dengan apa yang kita tak tahu apa kita buat. Fitnah orang. Ini kawan jahat, insyaAllah apa yang tak sempat saya huraikan, kita akan recap dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.